Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada video kali ini saya akan tunjuk satu contoh, tetapi ada 3 solution. Okey, satu contoh control system, satu problem description lah, yang mana bila kita buat nanti solution dia berbeza tapi result dia sama. Okey, yang mana ada 3 solution. Solution pertama yang saya akan tunjuk ni adalah menggunakan full pneumatic control, dan solution yang kedua saya akan tunjuk electro-pneumatic control, dan solution yang ketiga saya akan tunjuk menggunakan PLC. Okay, so tujuan video ni adalah untuk kita compare in term of circuit diagram ketiga-tiga solution ni, in term of component yang digunakan untuk ketiga-tiga solution ni. Okay, so daripada tiga-tiga solution tu nanti kita akan nampak result dia akan sama bila kita buat, kita bagi input, result dia akan sama untuk ketiga-tiga solution ni. Cuma dia akan beza in term of dia punya component, in term of dia punya circuit diagram, wiring, dan juga kalau melibatkan PLC akan ada melibatkan software untuk buat programming lah. Okay, so kita mula, dan saya akan buat untuk solution yang pertama dulu. So sebelum tu kita cuba faham problem descriptions yang kita nak cuba buat lah. Okay, so dia punya problem description dia, dia bagi tahu kat sini, by press both two push button S1 and S2, cylinder will extend and remain extend. Okay, then cylinder will retract only if either one or both push button are released. Okay, maksudnya kat sini kita ada 2 push button. Okay, kalau solution yang pertama kita guna pneumatic control system, maksudnya kita pakai pneumatic push button. Okay, solution kedua dan solution ketiga kita dah masuk electrical control, kita akan pakai electrical switch lah. Okay, so kita ada 2 input kat sini, 2 input iaitu push button S1 dan juga push button S2. Tak kisah mana-mana solution 1, solution 2 dan solution 3, semuanya adalah input. Okay, dan kita akan ada satu output, yang mana output ni adalah kita punya valve lah, valve yang mana yang dia akan control cylinder. Dalam case ni, dalam contoh dan example ni, saya akan gunakan double acting cylinder. Okay, so kita mulakan dengan solution yang pertama. So kita akan ada satu actuators yang kita akan guna kat sini adalah double acting cylinder. Kemudian, okay, sebelum tu saya letakkan mungkin satu headline kat sini. Solution yang pertama adalah full pneumatic control. Okay, pure pneumatic control. Okay, so dalam tulisan ni saya tulis pneumatic saja. Okay, maksudnya bila saya tulis pneumatic, maksudnya circuit tu adalah fully pneumatic tanpa melibatkan apa-apa electrical component. Okay, baik, so saya terangkan ada line. Okay, color biru. Alright, so yang ni adalah pneumatic control system punya solution pertama lah. Okay, solution yang pertama pneumatic control system, kita ada double acting cylinder, kemudian kita ada satu valve pneumatic operate. So dekat sini kita pakai 5-way valve single pilot, ataupun nama dia kalau kat sini ditulis 5-way valve pneumatic operate. Okay, so kita buat sambungan kat sini 4 kepada dan 2 kepada sini. Okay, kemudian kita kena follow dia punya problem description dia dekat sini. Syarat dia bagi tahu mesti tekan dua-dua serentak. Okay, mesti tekan dua-dua serentak. Maksudnya
kita kena buat macam mana supaya kalau kita tekan 1 ataupun S1 ataupun S2 sahaja, silinder ni tak akan extend. Okay, silinder ni tak akan extend. So dalam pneumatic control system, dia ada special valve yang mana dia panggil two pressure valve, ataupun short form biasanya setengah sumber dia panggil end valve. Okay, tapi dalam software ni FluidSim, kita kalau nak cepat just klik insert, find symbol description. So biasanya saya just type two pressure valve. Okay, two pressure valve. Okay, so yang ni adalah two pressure valve lah. So yang ni cara yang pertama. So two pressure valve ni dia ada dua input. Nombor satu ni adalah input, nombor dua ni adalah output. Okay, nombor dua ni adalah output. So output daripada two pressure valve ni masuk kepada valve tadi, dekat point ataupun simbol 14. Kemudian kita cari lagi valve untuk push button. So yang tu valve untuk push button di bawah kategori mechanical operate. So dekat situ cari normally close push button. Okay, normally close push button. Okay, so yang ni mungkin kita boleh rename lah. Kita rename dia S1. Baik, so lagi satu kita rename dia S2. So dia boleh copy and paste pun boleh, nak drag buat yang baru pun boleh, tak ada masalah. So output daripada push button S1 dan S2 ni, dia akan masuk kepada two pressure valve tadi. Okay, output daripada two pressure valve dia akan masuk kepada 5 two-way valve single pilot. Okay, so daripada sini kita dah hampir complete lah kita punya circuit untuk follow dia punya soalan ni lah. Okay, so daripada sini hanya tinggal satu saja. So bila kita pakai pneumatic component, mesti kita ada pneumatic punya compressed air supply. So dekat sini kita pergi kepada supply element, compressed air supply punya simbol lah. So kita pergi ke sini. Okay, kebiasaannya kita akan pakai satu single source lah. Okay, untuk sistem yang tak banyak guna komponen ni, satu compressor single source pun boleh. Okay, so kita boleh sambung ke sini, satu dekat sini. Tapi dalam drawing ni saya buat lebih daripada satu lah. Tapi in real application, in real example, kita akan pakai satu kompresor saja. Okay, so buat masa ni kita punya circuit untuk solution yang pertama, pneumatic control dah siap. So sekarang ni saya akan simulate lah, simulate macam mana function circuit ni. Okay, so macam mana nak simulate di dalam FluidSim adalah kita tekan start button, play, macam ada simbol play kat sini, ataupun boleh tekan kat sini execute, tekan start pun boleh, tak ada masalah. Okay, so bila kita tekan start, circuit ni dia dah dalam keadaan simulation mode. So kalau perasan ada line yang warna biru tebal ni dekat daripada compressed air supply ni, dia sekarang ni biru tebal kan, maksudnya dalam line tu dah ada compressed air, maksudnya dah ada angin lah. Okay, tapi kalau kita tengok simbol dia kat sini, compressed air ni hanya berhenti kat sini saja, sebab simbol dia jenis shut off, dia tertutup. Okay, dia tak boleh pergi. Sama juga untuk S2, dia tertutup, shut off simbol, dia terhenti kat sini saja. Tapi compressed air supply dekat 5 two-way valve ni, dia masuk nombor 1, simbol dia terus boleh pergi kepada port nombor 2. So bila dia pergi port nombor 2, dia terus masuk silinder. Okay, dia terus masuk kepada silinder dan dia akan buat silinder tu dalam keadaan retract position. Baik, so sekarang ni kita boleh cuba test. Kita tekan S1, apa yang akan menjadi? Bila kita tekan S1, valve ni akan switching. Valve ni akan switching, maksudnya position yang sebelah kiri ni sekarang ni akan bergerak ke sebelah kanan. Kotak yang sebelah kiri ni akan bergerak ke sebelah kanan. Okay, bila dia bergerak ke sebelah kanan,
angin yang tadi dia tersekat kan, dia tersekat. Sekarang ni bila kita tekan ni, angin yang tadi tersekat sekarang ni dah boleh lalu. Dia lalu, dia keluar ikut port nombor 2. Okey, saya cuba tekan. Okey, sekarang ni angin dah boleh lalu untuk push button 1. Selama mana kita tekan, selama itulah angin tu boleh lalu. Okey. So angin tu boleh lalu, dia hanya masuk two pressure valve. Tapi two pressure valve ni dia tak dapat hasilkan output. Sebab dia punya mode operation dia mesti dua-dua input ni kita kena bagi sekaligus, barulah bagi ada output. Dia AND logic punya konsep lah. Okay, so kita lepas. Kita cuba try tekan S2 pula. S2 sahaja pun sama, dia punya result dia akan sama. Output daripada S2 ni akan keluar angin, angin akan masuk to pressure valve. Still to pressure valve tak dapat hasilkan dia punya output lah. Okay, so, apa yang kita perlu buat, kita perlu follow soalan ni, iaitu kena tekan kedua-dua simbol ataupun kedua-dua push button start S1 dan S2 sekaligus. Tapi dalam simulation macam mana kita nak tekan adalah kita kalau dekat keyboard kita tekan dan hold control, kita tekan dan hold control CTRL. Sekarang ni saya dah tekan, lepas tu klik dekat S1. Angin daripada push button S1 dah keluar, kemudian kita tekan juga S2. So kali ni kita boleh nampak biru tebal ni menandakan two pressure valve dah boleh hasilkan kita punya output dah. Yang mana output daripada two pressure valve ni akan masuk kepada 5 two-way valve. So daripada 5 two-way valve ni dia akan switching dan angin akan keluar daripada port nombor 4 akan masuk kepada silinder, silinder akan extend. Okey, selama mana kita tekan kedua-dua ni, selama itulah silinder ni dalam keadaan position extend. Kalau saya lepas ataupun saya release salah satu push button S1 dan S2 ni, dia akan retract balik kepada position yang asal, position awal tadilah. So saya lepas dua-dua contohnya pun sama, lepas salah satu pun sama, dia akan retract juga. So saya lepas dua-dua, so silinder akan retract kepada position asal. Sebab apa? Bila kita release kedua-dua push button ni ataupun salah satu, output daripada two pressure valve ni dah tak ada. Bila output daripada two pressure valve ni dah tak ada, valve 5 two-way ni dia akan switch balik ke tempat asal sebab dia ada spring dekat sebelah kanan ni. Okay, bila dia switch kepada tempat asal, maksudnya dia balik kepada port nombor 2 yang akan keluar angin. Okay, bila port nombor 2 yang keluar angin, silinder akan retract balik kepada position yang asal. Okay, baik, itu saja untuk penerangan berkenaan dengan contoh pneumatic control. Okay, so seterusnya kita akan buat adalah electro-pneumatic control system. Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Video kali ini kita akan sambung untuk soalan di sebelum ni, yang mana saya cuba ulang. Bila kita tekan dua push button S1 dan S2, silinder akan mula extend dan akan remain extend selagi mana kita masih tekan dua-dua push button dulu lah. Okay, so silinder akan retract semula kepada dia punya position asal kalau satu ataupun dua-dua push button tu kita release, kita dah tak tekan. Kalau pada video yang lepas kita dah buat solution yang pertama, iaitu menggunakan full pneumatic control. Bila sebut full pneumatic control ni, maksudnya kita tak ada melibatkan apa-apa electrical control punya komponen. Apa yang kita control pneumatic,
dan kita punya kontrol sendiri itu pun adalah pneumatic. Okay. Jadi kali ini, dalam video kali ini, kita akan cuba tengok solution yang kedua, yang mana kita dah mula implement elektropneumatik. Okay. Elektropneumatik bermaksud apa yang kita kontrol masih lagi pneumatik. Dalam kes ni double acting cylinder lah. Cuma beza dia dekat electrical control part, ataupun control part dia tu adalah kita dah replace dengan komponen elektrik. Kalau sebelum ni kita pakai push button S1 dan S2 tu adalah pneumatic push button. Kali ini kita akan pakai electrical switch ataupun electrical push button. So dia punya circuit, kalau kita tengok, kita buat line sikit untuk kita divide antara solution 1 dan solution yang kedua. Kita buat line. Okay, saya letak biru, line style dot line. Okay. So solution yang kedua dia akan function sama, kecuali dia punya control kita replace dengan electrical component, dan kita perlu electrical circuit lah. So kali ini kita akan ada dua circuit untuk solution yang pertama. Pertama, pneumatic circuit tu sendiri. So kita akan buat pneumatic circuit dulu, yang mana lebih kurang sama dengan solution yang pertama, yang mana kita ada double acting cylinder. Dan kali ini kita perlukan dia punya 5-way valve yang sama, kecuali in term of dia punya switching method dia akan berlainan, ataupun ada yang panggil dia sebagai actuation method. Okay, so 5-way valve yang kita akan guna kali ini adalah yang jenis solenoid operate, yang mana kalau dalam fluid sim yang ni kita akan cari 5-way solenoid valve. Okay, jadi yang mana kita akan tengok simbol solenoid hanya ada satu sahaja di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ni adalah spring, sama macam yang ni. Okay, sama macam yang solution yang pertama. Beza dia dekat solution yang kedua ni, 5-way valve yang kita guna adalah solenoid operate. Maksudnya untuk valve tu switching, dia perlu terima signal electrical melalui coil. Coil tu adalah depend pada signal yang kita akan supply lah melalui kita punya control circuit. Okay, so dalam kes ni kita cuba namakan dia punya coil, katakanlah Y1. Dan macam biasalah kita perlukan compress air supply untuk kita supply angin kepada kita punya 5-way valve dan juga double acting cylinder. Okay, so untuk pneumatic circuit dah siap bagi solution yang kedua, yang mana hanya kita perlukan actuator iaitu double acting cylinder, dan juga kita punya control valve iaitu 5-way valve solenoid operate. Okay, so sekarang kita perlu buat adalah control circuit. Control circuit kali ini kita perlu guna electrical component. So dekat sini kita perlu ada 24 volt power supply. So kita ambil bahagian electrical part, 24 volt, 0 volt. Okay, so kali ini kita perlu ada dua push button. So kita cari dua push button tersebut. So saya namakan S1A sebab dia tak boleh sama dengan labeling kalau kita buat dalam circuit yang sama. Bila kita letak S1 juga, dia akan konflik dengan solution yang pertama tadi. So saya letak S1A dan juga S2A. Yang ni mungkin saya buat S2A. Okay, so dia ada beberapa cara lah sebenarnya untuk kita buat solution yang kedua ni, yang mana ada dua cara, direct method ataupun indirect method. So untuk
kata contoh yang kita akan banyak guna adalah indirect method, yang mana kita akan gunakan relay. Okay, so kita letak dua push button ni secara series, S1 dan S2 secara series untuk kita create AND logic punya circuit, dan kita ambil S1A ni sambung kepada 24 volt, 24 volt lah. Kemudian S2A kita sambung kepada relay. So relay, untuk kita recap macam mana relay berfungsi, relay ada dua komponen utama lah. Pertama kita panggil relay coil. Okay, so yang ni adalah relay coil. Okay, so relay coil balik kepada 0 volt. Relay coil ni kita mungkin namakan dia K1. Bila kata ada relay coil, mesti ada dia punya relay contact. Relay contact depend pada circuit kita. Kita nak macam mana? Normally open ataupun normally close. So dalam case soalan yang kita cuba buat ni, kita perlukan normally open relay contact. So kita cari switches, dan di bawah general switch kita ambil normally open contact. So kalau relay coil kita namakan dia adalah K1 coil, kita mesti ada nama dia K1 contact. Dalam kes ni K1 normally open contact. Daripada normally open contact tadi, kita pergi kepada coil. Kita pergi kepada coil. So kita pergi kepada coil. Ada simbol coil dekat sini, dia di bawah relay. So kita tengok valve solenoid. Coil untuk solenoid valve. Okay, senang faham, coil untuk solenoid valve. So bila kita nak buat labeling dalam software ni, kita mestilah labeling yang sama dekat pneumatic circuit diagram, iaitu Y1K. So overall kita punya circuit electrical dan juga pneumatic circuit bagi solution yang kedua sudah siap. So kita boleh test lah. Kita boleh test macam sebelum ni, kita tekan play ataupun execute, tekan start. Okay, kalau tadi sebelum ni solution yang pertama, kita hanya nampak pneumatic circuit simulation, yang mana kalau kita nampak line yang warna biru ni, line yang warna biru ni menandakan dalam hose ataupun tube tu dah ada angin. Tapi untuk solution yang kedua, sebab kita dah ada electrical circuit, dia ada pneumatic circuit, masih ada, cuma kita ada electrical circuit pun kita boleh monitor dia punya flow. Okay, dia punya voltage flow tu kita boleh monitor dia. Yang warna merah tu maksudnya dia live lah. Maksudnya bila saya tekan S1A contohnya, kita boleh nampak bila switch ni dia dah close, voltage boleh flow. Okay, so dia terputus dekat S2A sebab masih belum tekan. Okay, dalam kes ni kalau kita tekan S2A, dia pun tak ada apa-apa yang berlaku lah, sebab source coming from S1A. So apa yang kita perlu buat untuk circuit ni function seperti yang kita nak, kita perlu tekan S1A dan S2A secara serentak. So sama dalam kes solution pertama, untuk kita tekan dua push button serentak dalam software ni, kita perlu hold control key, keyboard kita tu CTRL, kita hold. Lepas tu kalau kita tekan S1, kita tekan S2A. Okay, bila saya tekan S2A dan S1A serentak, K1 coil ni akan energize. Okay, bila dia energize, dia akan cari dekat mana dia punya normally open contact ataupun normally close contact. Okay, so kita tengok kat sini, K1 normally open contact tadi dia duduk kat sini, line nombor 2. So bila kata normally open, bila dia punya coil energize, contact kalau normally open dia akan close, kalau normally close dia akan open. So dalam case ni, contact ni adalah normally open, so dia akan close. Bila dia close, dia akan energize Y1. Bila energize Y1, Y1 ni akan linkkan dia punya coil dekat pneumatic circuit.
So bila pneumatic circuit yang tadi Y1 tadi, dia akan energize, automatic valve ni akan switching. Okay, so by default angin akan keluar nombor 2. Bila kita switch, angin akan keluar nombor 4. Okay, so angin daripada compressed air supply akan masuk port 1, akan go through port 4. Bila port 4 dia akan masuk silinder akan extend. So position ni sama macam case solution 1. Selagi kita tekan push button ni dua-dua, selagi kita silinder akan remain extend. Okay, so bila kita lepas salah satu ataupun kita lepas kedua-dua ni, silinder ni akan retrieve. Okay, so overall itu saja untuk kita cover untuk circuit kali ni. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh buat, tapi untuk topik kali ni kita nak cuba bagi overall view perbezaan beberapa circuit. Okay, itu saja. Nanti kita akan sambung kepada next video yang mana kita akan cuba buat soalan yang sama tapi solution yang ketiga, iaitu menggunakan PLC. Okay, baik. So video kali ni kita akan cuba tengok lagi satu solution yang ketiga. So solution yang ketiga ni kita dah replace electrical control circuit tu yang menggunakan relay sebelum ni. Kita replace dengan menggunakan PLC. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau untuk soalan ni dia perlu dua push button tekan serentak. So kalau tekan serentak dalam electropneumatic control circuit tu, kita perlu arrange supaya dua push button ni perlu di-wired ataupun diletakkan secara series. Okay, dan kalau dalam PLC, semua benda tu kita tak perlu buat di dalam wiring. Apa yang kita perlu buat adalah di dalam ladder diagram. Okay, di dalam PLC program lah. Cuma dalam kes ni kita ambil contoh ladder diagram language. Okay, so ini adalah dia punya perbezaan yang pertama lah. Okay, yang kedua, kalau dalam electropneumatic control, katakanlah kita dah buat circuit yang ni dan tiba-tiba kita nak tukar dia punya operation dia, tekan salah satu, maksudnya tak perlu tekan dua-dua. So dalam electropneumatic control kita perlu rewire balik, kita perlu buka dan kita perlu rewire balik. Okay, tapi di dalam PLC sistem yang guna PLC ni, kita tak perlu buka balik wiring tu, sebab wiring kita remain. Apa yang kita boleh ubah adalah dia punya program. Okay, kita just rewrite dia punya program, kita susun secara parallel. Okay, maksudnya IX1 dan IX2 ni kita susun secara parallel. Okay, dan untuk PLC kita perlu take note lah, setiap yang kita wired mestilah sama apa yang kita tulis di dalam program PLC tu. Contohnya kita ada dua input dan satu output dalam contoh ni. So di dalam program pun sama. Okay, dan setiap input yang kita wire tu, contohnya S1B ni kita wire kepada input 1, S2B kita wire kepada input 2. So di dalam PLC program mesti sama, maksudnya input 1 dan input 2. Okay, sama juga dengan output. Output kali ni dalam wiring kita wire dia kepada output yang ketiga. So di dalam PLC program pun mesti sama. Okay, so dia punya operation dia, bila kita tekan S1B ni, S1B ni akan alirkan 24 volt hantar kepada PLC input 1. So bila input 1 ni receive signal daripada push button tu, dia akan activatekan di dalam ladder diagram ni, dia akan true, ataupun dalam kes ni dia adalah normally open contact, dia akan close lah. Tapi dia akan stop dekat input 2, di mana input 2 depend kepada signal daripada push button S2B. So kalau kita tekan serentak S1B dan S2B, maksudnya I1 dan I2 ni akan serentak lah, simultaneously akan on. Bila dia on, dua-dua ni IX1 dan IX2 ni akan close. Bila dia close, dia akan energize
QX3 punya coil. Bila QX3 punya coil energize, automatic Q3 ni akan true. Dia akan on dan dia akan energize Y1A. So bila Y1A energize, dia akan pergi activate dia punya Y1A coil dekat valve. So valve akan switching, cylinder akan extend. Okay. So sama juga dengan circuit-circuit sebelum ni, pneumatic control, electro-pneumatic control. Sama juga kalau kita, selagi kita tekan push button tu dua-dua sentak, selagi itu cylinder akan remain extend. So kalau kita lepas ataupun kita release salah satu ataupun kedua-dua push button ni, cylinder akan retract ataupun return balik kepada position asal. Okay. So itu saja untuk video kali ini. So saya recap sikit. Apa yang kita cuba buat adalah satu soalan, tapi kita cuba buat 3 solution yang berbeza untuk kita dapat gambaran apa yang kita akan belajar seterusnya lah. Okay. So, setiap satu circuit ni kita akan belajar step by step dengan setiap komponen yang kita akan cuba faham lah. Okay. So itu saja daripada saya.